Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Malam ni kita sambung lagi pengajian, InsyaAllah 2 kitab malam ni. Risalah Misbah Al-Munir dengan Kifayatul Muhtadi. Bab Tauhid dululah kita masuk. Bab Tauhid dulu. Bab muka surat 51 Rumi, Jawi 21 bawah sekali. 21 bawah sekali. Jawi. Rumi 51. Huraian sifat yang ke-7, Qudrah, artinya pekuasa. Yang itu. Ya. Setelah kita selesai sifat salbiah. Bila last ni? 2 minggu 2 minggu lepas kan last yang sifat salbiah wahdaniyah, yang mana masuk kita sifat ma'ani. Ada 20 ataupun 13, kita ambil 20 lah. Satu dia panggil sifat nafsiyah, iaitu wujud. Satu aja, wujud. Sifat wujud, Allah wujud. Wujud itu menerangkan tentang Allah. Kalau bahasa tauhid dia, sifat wujud menerangkan tentang zat Allah. Itu bahasa tauhid. Sifat wujud menerangkan tentang diri Allah. Tu dia panggil bahasa tauhid. Bahasa biasalah yang kita pakai dalam mengaji tauhid. Tapi orang sekarang tak bercakap gitu dah. Orang sekarang tak bercakap sifat wujud menerangkan hal keadaan zat Allah. Orang tak cakap gitu. Orang sekarang cakap apa? Pendek-pendek Macam mana? Wujud tu menerangkan tentang Allah. Tentang Allah. Jadi maknanya wujud menerangkan tentang Allah. Nak bagi tahu Allah itu wujud. Ada. Tu je. Okey, dia panggil sifat nafsiyah. Satu lagi, bukan satu lagi lah. Ada 5 namanya sifat salbiah yang kita dah lepas. Apa dia? Kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Ada 5. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. 5 ni nama sifat salbiah. Kita pun dah lepas. Panjang lebar kita bahas. Apa dia yang sifat salbiah yang 5 ni? Sifat salbiah 5 ni, dia menerangkan tentang
wujudnya Allah. Allah wujud. Tu apa hal nak dengar dua-dua? Oh tu dengar macam dengar diri sendiri ya rasa. Baru ya. Okey. Allah wujud. Allah wujud. Okey. Wujudnya Allah itu dia ada ciri-ciri, ada cerita. Ada 5 cerita fardu ain yang dipanggil sifat salbiah. Jadi wujud tu menerangkan tentang Allah. Wujud tu cerita tentang Allah, iaitu Allah itu ada. Cukup setakat tu, itu saja. Ni sifat nafsiyah. Lepas tu pula wujud tu macam mana? Kalau kita kan, kita wujud ada. Adanya kita cerita sikit. Adanya kita lahir tahun 1980 apa? 77. Tak. Tua sangat. Tak apalah, ni contoh je. Adanya dia, cerita dia ni ada cerita lah. Dia wujud lah dah ada depan mata. Cerita dia lahir 78. Lahir 78. Betul? 79. 80. Oh, muda lagi. tak lahir 80. Lahir dia lelaki. Tu cerita dia. Cerita lah. Cerita tentang kewujudan dia. Dia tu orang lah, siapa-siapa lah. Lepas tu pula lahir pula lelaki, bukan perempuan. Cerita dia lagi pula kulit, nak kata hitam taklah, sawo matang. Sawo matang punya. Lepas tu pula cerita dia pula ada 2 tangan, 2 kaki, 2 tu cerita dia. Dan ada cerita lagi, ada cerita nanti akan mati. Kalau katalah dia tu dah mati, dia telah mati pada tahun 2023. Kalau kata dah matilah, dia ada cerita. Begitu juga Allah. Allah itu wujud. Wujudnya Allah cerita macam tadi juga ke? Ada 2 kaki, 2 tangan, 2 mata? Oh tak. Bukan cerita gitu. Lahir tahun apa? Tak ada. Takkan Allah lahir kot. Tapi cerita dia apa? Cerita dia qidam. Iaitu tidak ada permulaan. Kita ada permulaan. 1970, ada permulaan. Allah tidak ada permulaan. Itu cerita dia. Cerita dia pula, cerita kita nanti mati. Cerita bumi pun kira boleh juga. Bumi ni nanti binasa, kiamat. Semua ada cerita. Cerita kucing pun ada cerita. Cerita dia nanti berapa tahun. Biasa kucing hidup berapa tahun? 5 tahun mati. Tua. Itu cerita dia. Allah, tak mati. Baqa' dia panggil kekal selama-lamanya. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah pula. Cerita kita sama. Allah mukhalafah, tak sama dengan yang baru. Itu kita dah bahas lah, kena bahas panjang lah. Cerita Allah apa lagi ni? Yang fardu ain lah. Cerita banyak, tidak terhingga banyaknya. Nak menerangkan tentang Allah, tentang ketuhanan, tidak terkira banyaknya. Bukan ada 5 je, ada 20, bukan, tidak terkira. Yang fardu ain 5 dalam masalah salbiah. Lepas tu pula ceritanya dia tu dijadikan ke? Ada yang lain duk jadikan Tuhan ke? Allah, tidak. Qiyamuhu bi nafsi. Iaitu tidak ada yang jadikan, dirinya berdiri sendiri, berdikari. Apa lagi cerita? Wahdaniyah, tunggal. Tu cerita dia. Tapi setiap satu cerita tu panjang lah. Kita dah bahas kan. Lepas tu, habis. Dia panggil tu, cerita tadi tu, 5 tadi, tidak ada permulaan. Tidak ada pengakhiran. Kekal. Tak sama dengan yang baru. Tak sama dengan makhluk. Berdiri sendiri. Berdikari. Tunggal. Itu cerita tentang kewujudan Tuhan. Yang fardu ain wajib setiap orang tahu. Okay. Tapi kita nak tanya juga, qidam tu ada ke tak? Allah itu wujud. Allah wujud. Nak kata zat Allah wujud boleh, diri Allah wujud boleh. Bahasa sekarang Allah wujud pun boleh. Okey. Wujudnya Allah kan ada 5 cerita tadi. Antara ceritanya tidak ada permulaan, qidam. Qidam ada. Adakah qidam itu ada? Bukan Allah, qidam. Bukan soalan ni. Adakah Allah itu qidam? Yalah, bukan soalannya adakah Allah qidam. Baru lepas cakap memang Allah qidam. Soalan nak tanya, qidam tu ada ke tak? Tak ada. Qidam tiada. Tak ada. Tapi Allah qidam. Qidam tu ada tak? Faham tak? Boleh? Qidam tu mana ada? Tinggi ada. Sebab dia, kita tengok orang kan, orang dia lahir kan ada sifat-sifat dia kan, ada ciri-ciri dia, ada cerita, kita cerita tentang orang. Dia tinggi. Dia tu tinggi. Dia ni lahir rendah. Dia ni jenis tinggi. Orang lah. Sekali lagi kita kias kat Allah lah. Ni kita orang dulu. Tinggi ada tinggi.
Tak ada. Mana ada tinggi? Kalau tinggi tunjuk. Mana kena? Kena kat atas dahi, kena kat kaki, kena kat orang. Kena. Mana ada tinggi? Begitulah juga. Qidam mana ada? Tapi Allah itu qidam. Tapi qidam itu tiada. Macam tu juga baqa', kekal. Allah baqa'? Ya. Adakah Allah baqa'? Adakah Allah kekal? Ya. Kekal ada? Mana ada? Sebab tu namanya cerita. Dia cuma memahamkan tentang hal kewujudan Allah. Allah wujud, Allah ada. Cerita tentang kewujudan Allah itu, Allah tak ada permulaan, Allah itu kekal, tak sama dengan yang baru. Tunggal. Tunggal ada? Tunggal tu, mana ada? Tu cerita. Dia panggil sifat salbiah. Menceritakan tentang kewujudan Allah. Okey. Kenapa perlu kita bahas bab ni? Sebab kita nak cerita, lepas ni qudrah. Qudrah ada tak? Itulah tu nak cerita tu. Jadi nanti ada dulu tu. Jadi, okey, kita dah cerita tu. Macam mana dengan wujud? Wujud ada tak? Allah, adakah Allah wujud? Adakah Allah wujud? Ya. Mesti ya. Okey. Wujud ada tak? Adakah wujud itu wujud? Mana? Adakah wujud itu wujud? Allah wujud. Ya. Allah ada. Ya. Adakah Allah? Kita lah. Senang. Kita wujud. Kita ada lah. Kita ada. Ada ada. Kalau ada, tunjukkan mana ada. Tak ada. Okey, sebenarnya bukan. Khilaf ulama. Ada ulama kata tak ada. Sama macam Salbiah tadi lah. Faham. Tapi bendanya, perkaranya tak ada. Wujud tak ada. Setengah ulama kata, wujud ni, dia di antara ada dengan tak ada. Nak kata tak ada, tak boleh. Wujud. Nak kata ada, tak boleh. Mana? Maka dia di antara ada dengan tiada. Dia khilaf ulama. Ada ulama kata, wujud tak ada. Ada ulama kata, wujud di antara ada dan tiada. Dia tengah-tengah. Nak kata ada, wujud tu tak boleh. Nak kata tak ada pun tak boleh. Sebab wujud. Tu khilaf lah. Jadi kalau yang kata tak ada, yang senang kata tak ada lah. Wujud tu tiada. Jadi Allah itu wujud. Wujud itu tiada. Itu yang orang nak main-main kan. Allah tu ada ke tak ada? Kenalah mengaji. Allah tu ada. Allah tu wujud. Lepas tu wujud. Wujud tu tiada. Okey. Okey, habis. Kemudian dah 6 sifat dah tadi. Masuk yang hari ni huraian sifat yang ketujuh, qudrah, artinya berkuasa. Qudrah ni namanya sifat ma'ani dari sudut kategori. Sifat ma'ani. Maknan. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, katalah qudrah. Sebelum kita masuk, kita terus sambung cerita tadi. Okey, kita dah tahu dah. Wujud tu kita ambil lah, wujud tu tiada. Wujud tu tiada. Wujud tu ada, tapi wujud tu sendiri tiada. Kalau bahasa tauhid dengan ni, wujud itu tiada diri. Dia bunyi tauhid lah. Kalau orang sekarang tak cakap gitu, pening kan? Wujud tak ada. Wujud ada, tapi wujud itu tiada. Okay. Qidam baqa' mukhalafatu lil hawadith qiyabuh min nafsi wahdaniyah juga adalah tiada. Dia tiada. Ada orang panggil amrun i'tibari, faham-faham dalam otak je ada. Tapi kat luar tak ada. Dalam faham-faham lah, faham-faham. Alah, banyak kali dah kita cerita. Banyak kali dah. Lampu tu panas pecah. Jatuh. Okay. Lampu ada? Ada. Pecah ada? Pecah tak ada. Sama je. Sama je. Pecah mana ada? Mana tu pecah? Tunjuk. Tu. Itu lampu. Yang telah berkecai. Berkecai ada? Berkecai tak ada. Bola bergolek. Bola ada. Tu. Golek ada golek. Golek tak ada. Bola ni daripada situ pergi situ. Okey, bola ada? Ada. Golek? Mana ada golek? Tapi boleh nafikan tak bola itu bergolek? Tidak boleh dinafikan. Memang bola itu bergolek. Tapi golek ada? Golek tak ada. Gitu bukan susah pun. Allah cerita tentang samalah. Okey. Jadi, masuk pada sifat ma'ani, dia ada qudrah, iradah, ilmu hayat, samak, basar, kalam. Ada 7. Kita ambil qudrah yang pertama. Alang-alang kita bincang tentang ada tak ada lagi, kita terus masuk. Qudrah ada ke tak ada? Sebelum sekejap lagi nak baca ni, nak sambung terus cerita tadi. Qudrah jenis ada ke tak ada? Qudrah ada. Qudrah tak sama dengan qidam. Qudrah tu ada.
Okey, kudrah tu maksudnya kuasa. Dalam kitab kita perkuasa. Setengah kitab berkuasa. Setengah kitab kuasa saja. Yang penting maksud dia, bukan penting perkataan. Ada orang kata perkuasa ni tak betul. Pada MK tak betul. Kitab Al-Qur'ah. Sebab mana ada perkuasa? Kuasa je. Ada kitab Faridah berkuasa. Ada kitab kuasa saja. Kudrah kuasa. Itu semua istilah saja. Nak bergaduh boleh lah. Seronok kan? Cuma yang kita nak maksud dia sekejap lagi. Apa maksud tu? Maksud kuasa, kudrah tadi tu. Sebab berkuasa lain, kuasa lain. Tamat? Berkuasa dengan kuasa lain. Perkuasa, tambah lagi dalam kitab itu perkuasa. Perkuasa lain. Okey, tak apa, itu biar dulu. Jadi kudrah ni adakah sama macam qidam baqa'? Tak. Kudrah ni ada. Kudrah tu ada. Okey, kita tengok ni kan. Botol air ni kan. Botol air ni ni bulat. Apa? Tudung ni bulat. Okey, tudung ada, tudung botol ada. Okey, ada. Dia panggil wujudi. Wujud, tambah air kat depan je, tambah ya je, wujudi. Kalau malah sebut wujud aja. Dia wujudi, ada. Okey. Bulat ada bulat. Bulat ada bulat. Tudung ada, tudung botol. Ada, bulat. Bulat. Mana ada bulat? Kalau ada tunjuk. Ni tudung. Okey. Ada satu lagi sifat dekat dia. Apa dia? Putih. Putih ada? Ini ada. Putih ada. Putih sama tak dengan bulat? Dari sudut itulah, dari sudut dia punya kategori. Putih dengan bulat sama tak? Sama tak? Tak sama. Kenapa? Bulat memang jenis tak ada. Tapi jenis faham je. Faham je. Faham tak bulat? Faham tak? Faham. Faham. Tapi putih ada tak? Ada. Putih ada. Bulat tak ada. Kena perhati sungguh-sungguh. Putih ada, bulat tak ada. Putih ada. Kat mana dia punya point dia tu? Tudung tak payah cerita lah. Tudung ada sebab nampak. Kan? Yang kedua boleh pegang. Confirm lah ada. Putih dengan bulat. Kena bezakan putih dan bulat. Ada orang kata putih dan bulat sama je. Putih mana ada? Ya. Ada beza. Kena cari beza tu lah. Kena lah. Kena nazar lah. Kena fikir. Kalau tidak macam nak kenal Tuhan? Makhluk pun tak boleh kenal. Tudung botol tak kenal, nak kenal Tuhan. Konon-konon ma'rifatullah. Kenal Allah. Tudung botol pun tak kenal. Tak boleh. Kena kenal makhluk untuk kenal Tuhan. Jadi, bulat dan putih tak sama. Putih jenis ada. Ada. Wujud. Putih wujud. Bulat tak wujud. Bulat dia panggil faham-faham. Dia tak ada tapi faham-faham. Bulat ni faham. Tapi putih memang ada. Macam mana? Macam ni. Putih, kenapa dia jenis ada? Kategori ada. Bukan dia kategori faham. Sebab putih dapat dicerap dengan panca indera. Dapat ditangkap dengan panca indera. Yang 7. Panca indera ada berapa? 7 pula. 5. Melampau. Tambah lagi insting. Panca indera yang 5. Boleh tangkap dengan panca indera yang 5, dia panggil ada. Dapat tangkap tak putih? Dengan apa? Dengan mata penglihatan, maka dia ada. Tapi bulat memang tak ada. Memang kita tengok juga, tapi bulat tak ada. Bulat cuma bulat tu kita faham kerana dia begitu. Sebab tu kita faham dia bulat. Jadi kena faham sungguh bulat dan bulat, istilah kalau tauhid dia panggil amrun i'tibari ataupun hal bulat. Tapi kalau putih dia panggil sifat. Kalau dari sudut ketuhanan lah, kalau tidak dia panggil arat, tapi kita akan panggil sifat. Habis tudung ni dia panggil zat ataupun diri. Okey. Jadi kalau makhluk ni tudung putih itu ada. Dia panggil sifat. Kalau makhluk kita nisbahkan namanya arat, tapi tak apalah kita guna perkataan sifat pun boleh. Tudung zat diri. Putih adalah sifat. Bulat hal keadaan ataupun amrun i'tibari. Hal keadaan. Yalah, betul lah hal keadaannya bulat. Jadi kudrah duduk kat mana? Duduk dekat, kalau kita ambil kudrah tu kita letak 3 kategori tadi, duduk kat tudung.
atau duduk dekat Alhamdulillah orang Mekah balik, Alhamdulillah ada orang Mekah mari. Jumpa kat Mekah dengan orang Mekah. Okey. Apa tadi? Kategori dia kat mana? Kategori dia, kalau kita nak letak kudrah ni, kudrah. Okey, kita ambil salbiah dululah. Kidam baqa mukhalafah tu, kidam lah. Kidam duduk kategori mana? Duduk kategori tudung, putih ataupun bulat. Bulat. Itu kita nisbah pergi ke makhluk. Tapi kudrah bulat ke? Tidak, putih. Putih. Jadi maknanya kudrah ni ada. Kudrah ni ada. Kuasa. Okey, tukar Melayu lah kuasa. Kuasa ni ada. Kuasa tu ada. Kuasa tu ada. Kuasa ada. Baik, mari kita baca pula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, wajib syarak lah. Wajib syarak maksudnya tak buat berdosa. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib pada syarak. Maknanya siapa tak tahu kudrah ni, apa benda, macam mana ceritanya, macam mana pemahamannya, berdosa. Betul tak maksud wajib pada syarak? Siapa tahu dapat pahala sunat, tak dapat pahala wajib. Macam sembahyang fardu macam tu, malah lebih besar daripada sembahyang fardu. Faham ni? Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf akil balik, sejahtera panca indera. Akil balik, dah berakal, dah balik, panca indera sejahtera. Maksud sejahtera tu sama ada dia boleh melihat atau boleh mendengar. Kalau melihat pun tak boleh, mendengar pun tak boleh, dia bukan mukallaf. Maka dia ahli syurga terus. Ini kita bahas banyak bab fiqh ke bab tauhid ke, benda yang sama aja, mukallaf. Ada satu lagi kalau nak tambah sampai seru. Mukallaf sampai seru kan. Kalau nak tambah lah dalam masalah tauhid, kadang-kadang dia ada cerita pasal sampai seru. Maksud sampai seru ni sampai agama, sampai Islam kat dia, dan dia dengar dan dia boleh faham dan dia tolak. Maksud dia tolak tu salah lah. Mengetahui serta mengaku. Dia kena mengetahui serta mengaku. Jangan tak mengetahui aja tapi tak mengaku. Contoh yang biasa diberi adalah Abu Talib. Abu Talib kan? Dia tahu tak? Dia mengetahui tak Nabi itu betul? Abu Talib tahu. Dia mengaku tak? Dia tak mengaku. Tak mengaku kat mulut. Tak mengaku lah. Sebab tu dia tak Islam. Kalau tidak dia mengaku asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia mati. Dia mengetahui tapi tak mengaku. Yang kita nak ni bukan mengetahui je. Aku tahu Allah tu kuasa. Tahu tak? Tahu. Sebab dia tengok. Bukan tahu sebab kat mulut kan. Tengok Tuhan ni kuasa. Maksudnya hati dia kata dia tahu. Tapi tak sebut kat mulut. Tak cukup. Dia mesti mengetahui dan mengaku. Mengaku ni sebut kat mulut dan dekat hati juga pegang. Di dalam hatinya. Mengaku bukan kat mulut. Kalau kat mulut Islam. Kalau dekat hati dia panggil iman. Akan tentu sungguh. Sungguh-sungguh. Tentu sungguh. Apa? Sengoti. Sungguh ti. Tentu sungguh. Ada di Tuhan. Di ni dia cantik ayat dia. Sebenarnya kalau kita ada pada Tuhan. Tapi kalau ada pada Tuhan dia nampak macam terganggu sikit tak? Ada pada Tuhan. Macam bertepek macam tu tak? Macam kan? Putih ada pada tudung. Kan? Jadi macam kalau kudrah ada pada, kuasa ada pada Tuhan. Bertepek. Macam tu yang dia tak pada, dia tak di. Di. Sebab nak berlapik. Takut memakhlukkan Tuhan pula. Ada di Tuhan. Ada di Tuhan. Perkuasa. Dia guna perkuasa. Kita nak payah nak faham, kita tukar kuasa pun tak apa. Kalau payah nak faham, kita tukar kudrah pun tak apa. Maksud perkuasa ni. Okay? Maknanya, dia mesti, maknanya, kena pegang sungguh bahawasanya ada kudrah di Allah. Ada kudrah di Allah. Ataupun Allah ada kudrah. Allah ada kuasa. Yang mana kuasa tu ada.
Bukan faham macam, oh dia tu berkuasa. Dia tu berkuasa. Berkuasa, dia bukan kuasa. Bukan. Berkuasa, dia tak ada. Berkuasa tu tiada. Oh, tak tahulah boleh terima tak terima. Berkuasa tak ada. Dia tu berkuasa tu. Mana ada berkuasa? Berkuasa tu satu keadaan yang dia buat apa dia nak. Berkuasa? Mana ada kuasa? Kan? Bila dia tu berkuasa, dia tu bos. Dia berkuasa. Okey, mana berkuasa? Mana boleh? Berkuasa tu satu keadaan yang dia nak buat apa dia suka, dia nak pecat orang dia boleh. Tu berkuasa. Tapi berkuasa tu tak ada. Tak ada. Cuma kita faham daripada keadaan itu, dia berkuasa dia. Pangkat tinggi. Oh, berkuasa. Kaya, berkuasa. Berkuasa ada? Mana ada? Tapi kuasa tu ada. Kuasa sebenarnya ada. Tapi kita tak nampak. Tapi kuasa sebenarnya ada. Ada. Jadi, mudah kata, kalau dia kata kat sini, ada kuasa. Sungguh ada kuasa di Tuhan. Okey? Ada. Jika Allah kuatkan, Allah benarkan, Allah angkat hijab, Allah benarkan, tengok dia, lihat dia, boleh tak nampak Allah? Yang tu dulu. Bila Allah benarkan untuk lihat dia, Allah kuatkan kekuatan mata dan sebagainya, dan tengok nampak Allah, boleh tak? Boleh lah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Boleh je. Tak mustahil pun. Penghuni syurga berseri-seri muka mereka kepada Tuhannya ia melihat. Boleh. Tapi Allah kena bagilah. Allah yang bagi nampak dia, maka boleh nampak dia. Boleh lihat dia. Okay. Boleh nampak Allah? Ya, boleh nampak. Mesti kena pegang itu. Tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata tak boleh nampak Allah, Mu'tazilah. Bukan benda kecil, benda besar. Allah tak boleh nampak. Dekat dunia tak nampak, tak boleh nampak. Dekat akhirat pun tak boleh. Dekat syurga pun tak boleh. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksud dia apa? Melihat kuasa Allah di syurga. Dia takwil. Mu'tazilah. Maka jadi Mu'tazilah. Macam mana nak melihat Allah? Jadi, okey, bila kata boleh melihat Allah, boleh tak di atas dunia? Dari sudut keharusan? Harus. Buktinya ada khilaf ulama, sebahagian kata Nabi melihat Allah di ketika Isra Mi'raj. Tapi sebagian ulama kita tidak. Bukan melihat dengan basar, dengan mata, melihat dengan basirah, mata hati. Tak apalah khilaf kat situ. Cuma boleh ke? Boleh. Okey, dah faham dah, boleh melihat Allah. Soalan, nampak tak kidam? Dapat dah boleh melihat Allah? Kan Allah kidam. Okey, nampak wujud dululah. Nampak tak wujud? Allah memang nampak dah boleh dah. Tak kisahlah. Kita ambil ceritanya di syurga lah. Katalah, dapat melihat Allah di syurga. Mengikut surah tadi. Surah apa tu? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan Al-Hafiz ke? Ke Al-Hapus ini? Surah apa tu? Biasa dengar. Sekejap lagi ada orang tolong dalam tu. Tanya Syekh Google. Okey. Maknanya mestilah kita kena mengaku boleh melihat Allah di syurga lah. Okey, soalannya, boleh nampak tak wujud? Bukan nampak Allah. Allah memanglah dah Allah melihat Allah. Boleh tak melihat wujud? Pada pendapat tak boleh. Kidam? Nampak kidam? Tak boleh. Baqa? Nampak? Tak nampak. Sebab apa tak boleh nampak wujud? Kenapa tak boleh nampak wujud? Kenapa tak boleh nampak kidam? Kenapa tak boleh nampak baqa? Sebab dia mana ada? Kan dia tak ada tadi kan? Dia faham je. Macam ni kalau tak ada nak nampak. Okey. Mukhalafatu lil hawadith. Boleh nampak? Allah nampak ni. Nampak Allah ni. Boleh tengok Allah ni. Melihat Allah. Tapi mukhalafah. Tak nampak. Qiyamul bi nafsi. Tak nampak. Wahdaniyah. Mana boleh nampak? Qudrah? Boleh nampak. Kat situ nak bawa ke? Jauh-jauh corner nak bawa situ. Qudrah nampak. Boleh tengok. Boleh melihat. Qudrah. Bukan melihat Allah. Allah lah. Qudrah tu. Maka dapatlah nampaklah qudrah. Qudrah tu apa? Allah lah qudrah tu. Tapi qudrah tu boleh nampak.
Dia sampai kat situ dia tak boleh pergi lagi. Kalau pergi lagi dia jadi tahu-tahu tahu-tahu nampak gantung selipar kat leher. Dia setakat dia boleh bahas lagi, tapi perbahasan lain. Nah, kita sekadar tu je. Ni dah fardu kifayah dah ni. Kalau kita bahas kat tu je, kita stop kat situ dulu. Nak naik lagi boleh. Takut naik tak turun-turun. Boleh lah. Sampai situ je cukup. Jadi maknanya boleh nampak kuasa, boleh. Nampak kuasa, boleh nampak kuasa. Habis boleh, kenapa tak boleh nampak wahdaniyah? Wahdaniyah bukan ada. Dia salbiyah, faham. Habis kudrah ada. 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 Okey Kita ada. Ada kan? Kita ada kekuatan tak? Kuasa lah, kekuatan. Ada. Kekuatan kita tu ada tak? Jenis ada tak? Ada. Cuma kita mana nampak kekuatan kita? Okey lah, kita tukar lain. Penglihatan. Tengok. Sebenarnya masuk sekejap lagi nanti. Tapi dah masuk awal-awal lah, nak faham yang mula-mula dulu. Nak faham pasal ma'ani dulu. Sifat ma'ani ni. Melihat. Kita melihat dengan mata. Bukan. Apa bukti kita bukan melihat dengan mata? Orang buta ada mata tak nampak. Maknanya manusia bukan melihat dengan mata. Dia melihat dengan apa? Kalau manusia, dia ada bahasa sains pun ada. Bahasa apa dia panggil tu? Apa dia panggil? Deria. Kan? Deria pendengaran, deria penglihatan, deria rasa. Deria tu ada tak? Ada. Cuma kita tak nampak lah. Tapi ada deria tu. Dekat mata ada deria mata. Deria apa dia panggil? Deria penglihatan lah. Ada di mata. Allah angkat deria tu tak nampak. Buta. Betul, kita bukan melihat dengan mata. Kita melihat dengan deria tu. Deria tu ada. Kalau Allah nak nampak, oh ni deria, ni deria. Kalau Allah tunjuk. Deria rasa, ni deria rasa. Boleh nampak, boleh. Tapi Allah tak tunjuk lah. Jadi, deria tu jenis wujudi, jenis ada. Cuma kita tak nampak. Macam tu juga kuasa. Ring. Bukan kuasa, ring. Ring tu ring. Bukan ring. Itu dah pening belajar ni. Ring, sekejap lagi. Ring. Kekuatan lah. Ring apa? Tenaga apa? Tenaga ada tak? Sains tenaga ada kan? Kinetik tak kinetik lah. Tu lah dia. Ada lah. Itu tenaga kita tu, tak ada tenaga nak buat kerja. Ada ke? Benda tu ada. Benda tenaga tu ada. Bila ada kaedah kullu mawjudin yusihu an yura. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Setiap yang ada boleh untuk dilihat. Cuma kita mampu atau tak mampu. Jadi bila ianya jenis ada, boleh melihat, boleh untuk dilihat dan didengar. Kerana itulah bila kudrah, kuasa Allah kuasa, kudrah tu ada, boleh lihat. Kalau sebab dia ada, memanglah boleh lihat. Kalau perkara itu tiada tapi jenis faham-faham, takkan nampak pun. Walaupun nak nampak apa, dia tak ada, dia bukan jenis wujudi. Itu istilah. Dia bukan jenis wujudi. Dia jenis faham-faham. Bulat ni bukan wujudi. Dia bukan wujud. Bulat ni. Bukan wujud. Dia faham-faham. Jadi nak tengok macam mana bulat tu, tak boleh tengok bulat. Tak ada bulat. Faham dalam kepala je. Faham dalam kepala. Sebab dia jenis tak ada. Tapi putih ada. Sebab tu kita dapat tengok. Sebab putih itu ada. Tak percaya tu putih. Cuma putih jenis menumpang. Dia menumpang di zat. Dia tak boleh ambil putih saja, boleh tak? Keluarkan putih saja. Tak boleh. Dia menumpang. Gula manis tak? Nak manis je. Nak beli manis 2 kilo, gula tak nak. Tak boleh, dia jadi menumpang. Duduk situ. Menumpang. Okay. Jadi kita nak bahas tu je hari ni. Tentang sifat tu je. Lepas tu baru akan datang. Kita masuk bab qabdah, ta'alluq ni, fardu kifayah ni panjang ni. Nampak aje. Ta'alluq ni agak susah untuk faham. Kena slow. Sekarang ni tak nak masuk ta'alluq pun lagi. Kalau tidak, memang jawab ni je sampai 11. Pukul 11. Tak masuk kifayah. Jadi kita nak faham ni je cukup dulu. Iaitu dia jenis wujudi. Qudrah ni jenis ma'ani dengan maksud jenis wujudi. Tengok tentu sungguh ada di Tuhan. Kalau kita guna perkataan ni, ada dekat Allah. Dekat tu dah jadi jarak pula. Itu yang susah sikit nak guna perkataan tu.
Ada pada Allah. Terasa macam bertepek pula. Akhir sekali, itulah ayat dia yang paling sesuai. Ada di Tuhan. Ada di Tuhan. Kalau nanti dalam syurga, pakat-pakat melihat Allah, maka kita akan nampak Allah. Nampak Allah. Boleh nampak kuasa? Nampak kuasa. Sebab dia ada. Bila ada, boleh nampak. Bukan Allah, kuasa. Oh, kalau macam tu, kufur. Itu dah dibahas sebelum ni. Allah, kuasa. Kuasa lah yang... Allah bersifat kudrah. Allah kudrah. Okey, siapa buat ni? Kudrah Allah buat ni. Siapa buat alam ni? Kudrah Allah. Dengan masuk kuasa yang buat, kufur. Tapi untuk faham, tak apalah untuk memahami. Tapi kalau kata kudrah yang buat, kufur. Bukan kudrah Allah yang buat. Allah apa? Allah yang bersifat kuasa. Bukan kuasa tu buat. Kalau sebut kuasa buat, mana kuasa dengan Allah dua pula, bertepek ke apa. Sebab tu tak boleh gitu. Maka kam tu lah, kam, masalah kam yang 5, kam yang 6 tu berbilang jadi itu qudrah adalah sifat ma'ani dengan maksud tak sama dengan sifat-sifat sebelum. Sifat qudrah ada sebab tu ada sungguh. Kalau kita belek yang lepas-lepas, tak ada pun kata qidam ada sungguh di Allah, tak ada. Cari tak cari qidam artinya sedia, muka surat 34. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh sedia, tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Tak terima baru. Mana ada? Ada tu yang kata ada di Allah, tak ada. Yang tengok, kalau yang kudrah kita bezakan qidam dengan kudrah. Kudrah mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh ada di Tuhan perkuasa. Tak? Kalau qidam akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Sedia tu qidam lah. Atau kalau ambil baqa' lah, senang orang faham, kekal. Akan tentu sungguh Allah kekal. Akan tentu sungguh Allah kekal, tak terima binasa, tak binasa. Baqa'. Tengok Kalau kudrah akan tentu sungguh ada di Tuhan. Itu lain. Ada di Tuhan kuasa. Kalau baqa' tentu sungguh Allah kekal, tak terima binasa. Mana ada di Tuhan kekal? Mana ada? Mana ada? Tak ada. Tengoklah semua tak ada. Semua 6 tak ada. Okey? Tidak lemah sekali-kali. Bila kata kuasa, tak lemah lah. Tidak lemah sekali-kali. Firman Allah Ta'ala, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa. Itu bahasa dulu. Bahasa sekarang, Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu bahasa sekarang. Bahasa dulu dia kona kan ke belakang. Surah Al-Hajj ayat 6. Titik. Habis kat situ je. Dan kudrah artinya perkuasa itu satu sifat. Okay? Dan kudrah artinya perkuasa. Perkuasa itu. Dan kudrah artinya perkuasa. Kudrah artinya perkuasa. Kenapa panggil perkuasa? Sapuh dengan penyapuh sama tak? Pukul dengan pemukul sama? Pukul tu apa? Verb apa? Macam mana? Verb ke apa? Pemukul? Dia panggil apa? Jangan gitu. Kita nak guna bahasa ni dulu. Jangan main lesen dulu. Nanti ada lagi lesen ni. Dia panggil verb tak? Bukan apa? Verb kan? Pukul verb. Pemukul? Noun lah. Sungguh? Ya kena kan cikgu. Ni sekolah. Sungguh tak? Jadi tak samalah. Kuasa apa? Dengan perkuasa. Lain. Samalah sapuh dengan penyapuh, pukul dengan pemukul. Kuasa dengan perkuasa. Cuma orang Melayu tak cakap berkuasa. Orang Melayu tak cakap, dia cakap berkuasa. Sedangkan berkuasa tu dia panggil samaratu sifat ataupun hasil daripada adanya kuasa. Dengan ada kuasa, maka dia berkuasa. Betul tak? Ada kuasa baru berkuasa. Jadi maknanya Allah ada kuasa. Maknanya kudrah tu kuasa ke berkuasa? Kuasa. Tapi kuasa tu tak kena lagi tu. Dia kena perkuasa baru kena. Okay, tapi ini kita tak bahas pun. Sebab kita bukan kitab Al-Qur'an.
Kita bukan kitab Baqarah, kita baca je lah. Tak nak kuasa, sebut kuasa aja. Yang penting faham dalam kepala ni. Berkuasa pun boleh. Kitab Faridah selamba je guna berkuasa. Yang penting lepas tu syarahan lepas tu betul. Okey. Jadi Tuhan itu sungguh ada di Tuhan berkuasa. Mana boleh? Berkuasa tu ada di Tuhan. Mana boleh? Tapi kuasa tu yang ada di Tuhan. Kuasa tu yang ada di Tuhan. Tidak lemah sekali-kali. Okey. Dan kudrah artinya perkuasa, iaitu satu sifat yang ada ia di zat Allah. Ada ia di zat Allah. Ada pada Allah, ada di Allah Ta'ala pada sedia kala, sejak azali lagi. Dengan dialah dia tu apa? Dengan kudrah tadi. Dengan dia tu dia kudrah. Allah Ta'ala kuasa mengadakan, Allah Ta'ala kuasa mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkin. Apa-apa mungkin. Ni last lah. Ni perenggan terakhir. Dan Quran itu beberapa ta'aluk tu nanti. Cukup setakat tu dulu. Jadi Allah ni, Allah ada sifat kudrah. Okay. Maksudnya kuasa. Perkuasa. Yang mana kuasa tu ada di zat Allah. Dia jenis ada. Bila? Sejak sedia kala. Maksud sejak azali lagi lah. Okay. Dengan dialah, dengan kuasa tadilah, dengan Allah yang mempunyai kuasa tadilah, boleh mengadakan dan mentiadakan. Bolehlah nak buat mengadakan, ataupun yang dah ada nak mentiadakan. Bolehlah. Sebab Allah berkuasa. Kalau tak ada kuasa, macam mana nak mengadakan dan mentiadakan? Kan? Okay. Jadi mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan apa? Okay. Alam ni lah. Sebab tu dia kata mungkin. Mungkin. Macam mana sebut? Apa bukti Allah mengadakan? Apa bukti Allah ada sifat kudrah? Pening. Apa bukti Allah kuasa? Ada lah. Bukti jelas lah. Ni. Sebab apa? Sebab mestilah Allah buat. Kalau tidak, siapa buat? Mestilah Allah buat. Jadi, kejadian alam, apa yang berlaku, kejadian harian, kematian, kehidupan, jodoh, kemalangan, kesenangan, kesusahan, gempa bumi, ribut taufan, gunung, semua tu menandakan Allah kuasa. Allah kuasa. Cuma yang Allah kuasa ni, Allah kuasa mengadakan ni, mungkin. Mungkin, bahasa Melayu jadi mungkin. Bahasa Melayu kan ada nga. Bahasa Arab tak ada nga. Jadi mungkin. Bahasa Melayu ada nga, jadi mungkin. Padahal mungkin tu mungkin lah. Mungkin tu mungkin lah. Mungkin. Apa maksud mungkin? Harus. Harus. Apa maksud harus? Paling senang sekali, boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Apa yang boleh ada, boleh tak ada? Semua. Alam ni boleh ada? Boleh. Boleh tak ada? Boleh. Kita boleh ada? Boleh. Boleh tak ada? Boleh. Semualah. Semua mungkin. Mungkin ni mungkinat. Jadi Allah ni ada sifat kudrah dan menjadikan mungkin. Kena berhentilah kat sini. Panjang. Menjadikan mungkin. Kita berhenti dekat mungkin. Kenapa kata Allah mengadakan dan mentiadakan mungkin? Kenapa tidak kata Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan? Mengadakan tu buat, mentiadakan tu musnah lah kan? Kenapa tak kata gitu je? Allah mengadakan, Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Cukup. Ataupun Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Ataupun Allah Allah mengadakan dan mentiadakan segala-galanya. Semua perkara. Kenapa? Allah mengadakan dan mentiadakan mungkin. Kenapa? Kenapa mungkin tu nak kata? Kan bagus kan? Allah boleh, kan biasa kita kan? Allah boleh buat semua. Semua Allah boleh buat. Kan? Semua Allah boleh buat. Allah boleh musnahkan semua perkara. Betul kan? Kan tu lah. Jadi kalau macam tu, katalah Allah boleh mengadakan, buat, mentiadakan, musnahkan semua. Kenapa ada mungkin? Penting ni. Penting sangat-sangat. Kalau Allah berkuasa, boleh tak Allah buat anak?
Itu kata jadi lepas tu kata mungkin tu perlu. Mungkin. Betul, mungkin tu perlu. Kenapa kata? Allah Ta'ala kuasa mengadakan dan mentiadakan apa-apa mungkin. Lepas tu dia tak mungkin. Kenapa? Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan dan mentiadakan apa-apa sahaja. Kenapa tak cakap gitu? Kan Allah berkuasa. Mestilah Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan apa-apa sahaja. Tapi tidak. Mungkin ni banyak menyelamatkan cerita ni lah. Cerita orang yang tak tahulah. Jadi kalau kita tulis Allah boleh mengadakan dan mentiadakan apa sahaja. Jadi orang yang ni yang cari salah ni boleh cari ya. Dia kata apa? Kalau Allah boleh mengadakan, boleh tak Allah buat batu yang besar? Besar gila. Sampai Allah sendiri tak larat pikul. Kalau kata tak boleh buat, Tuhan apa ada juga yang tak boleh buat? Tak kuasa lah, tak power lah. Kalau kata boleh buat, Tuhan apa sampai batu pun tak larat nak pikul? Pikul tu masuk angkat lah. Boleh tak Allah buat satu batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul? Dua-dua terkepit tu. Nak kata Allah tak boleh buat, Tuhan tak boleh buat. Kata semua boleh buat. Kalau nak kata boleh buat, Tuhan tak larat pikul. Tuhan apa tak kuat? Terkepit. Sebab itulah mungkin. Sebab itulah Allah kuasa. Bila sebut qudrah, Allah kuasa mengadakan dan mentiadakan apa-apa mungkin. Mungkin ni adalah perkara yang mungkin lah. Mungkin. Perkara yang mungkin. Dia ada 3 perkara. Dia ada perkara wajib. Dia ada perkara mustahil. Selain daripada wajib dan mustahil, dia panggil mungkin. Harus. Okey. Allah tak larat. Allah tak mampu untuk angkat. Itu perkara apa? Mustahil. Sebab tu tak masuk. Yang masuk mungkin. Tak masuk dalam ini cerita. Tak masuk dalam ini cerita qudrah. Tak masuk. Qudrah, bila sebut qudrah, kita akan bahas ta'alluq akan datang. Macam mana perhubungan ta'alluq tu. Kerana, jawapannya lah, kalau jawapannya, kerana perkara, kalau boleh tak Allah buat batu tadi kan, yang besar tadi, perkara mustahil bukan ta'alluq qudrah. Tu jawapannya. Tapi nak penerangan dia panjang. Boleh tak Allah buat anak dia? Allah buat anak dia sendiri. Boleh tak Allah kahwin lah, senang cerita. Puah-puah kata, kahwin. Allah kahwin tu kat mana? Dia wajib ke? Harus ke? Mustahil? Mustahil. Jadi, boleh tak Allah buat? Buat tu apa? Qudrah kan? Qudrah bukan ta'alluq dia. Sikit-sikit itu lah. Kita akan masuk nanti bab ta'alluq tu. Panjang sangat. Tak masuk kifayah pula nanti. Wallahualam. Kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita masuk lagi sekali, kita ulang sikit, masuk balik. Masuk sikit, keluar, masuk balik. Masuk balik sikit. Supaya kita tak, pertama boring. Takut boring. Yang kedua, takut kalau bersungguh pun tak boleh nak masuk. Badan dah penat siang tadi kerja, tak boleh masuk. Tu tak boleh masuk. Paksa dia jadi tepu. Lama-lama malah mengaji. Kalau orang semangat macam Zawabi tak cerita, tauhid tu power. Awi power. Tapi itulah orang tak semua macam tu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam pengajian tauhid pasti ada ngantuk, pasti ada menguap, pasti ada sakit pinggang, pasti ada, semua ada. Memang dia ada. Memang dia mari gitu. Setan mari ketuk, mari ludah. Puih, sakit kau kaki. Sebenarnya itu semua khayalan semata-mata. Mana? Manusia lah cerita. Dia akan mari belaka-laka. Semua dia akan datang. Manusia tidak berkuasa. Mana ni? Jumpa kat mana? Mana kita berhenti?